angka maut di Gaza terus meningkat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Anda bersama saya Budi Tawa Hanafi dalam Dunia 10. Resolusi Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB yang dicadangkan Rusia bagi menggesa gencatan senjata kemanusiaan di Semenanjung Gaza pada Isnin gagal diluluskan. Manakala undian ke atas gesaan Brazil ditangguhkan hari ini. Tiada veto oleh 5 anggota tetap Amerika Syarikat, Rusia, China, Perancis dan Britain untuk lulus. Rusia turut menggesa pembebasan tebusan, akses bantuan kemanusiaan dan pemindahan selamat orang awam. Undian mengenai resolusi Brazil yang mengutuk serangan Hamas ditangguhkan sehingga lewat hari ini bagi memberi lebih banyak masa kepada majlis untuk berunding. Akibat kekejaman rejim Zionis, angka kematian rakyat Palestin akibat serangan udara yang berterusan meningkat kepada lebih 2,800. Menurut Kementerian Kesihatannya, sekurang-kurangnya 10,859 rakyat Palestin cedera dalam pengeboman Israel di kawasan pinggir laut. 10 hari selepas konflik dengan kumpulan Hamas, pengeboman dan sekatan Israel di Semenanjung Gaza berterusan. Menerusi data Agensi Bantuan dan Kerja PBB UNRWA, lebih 1 juta orang iaitu hampir separuh penduduk Gaza telah dipindahkan. Salah seorang penduduk Gaza, Adel Hamad berkata mereka kini sudah tiada tempat untuk mengebumikan mayat akibat serangan udara Israel yang berterusan. امبارح لعند من الساعة تقريبا الساعة 10 مساء لغاية صباح فجر اليوم أكثر من 50 شهيد في المنطقة في محافظة خان يونس، والعدد يتزايد مستمر. لا يمكن السيطرة على عملية الدفن في مكان معين، فبذلك بتم الحفر بشكل عشوائي في عدة أماكن حوالين البيوت حوالين المنازل وبتبرع من أصحاب الأراضي. Gaza kini mengalami krisis kemanusiaan yang teruk tanpa bekalan elektrik, manakala bekalan air, makanan, bahan api dan perubatan semakin kehabisan. Orang awam melarikan diri ke selatan berikutan amaran Israel supaya mengosongkan kawasan utara. Dalam pada itu, rejim Zionis terus giat menambah lebih banyak kereta kebal dan kenderaan perang di sempadan Gaza. Ia sebagai persediaan mereka untuk melancarkan serangan darat secara besar-besaran dengan sasaran utamanya untuk melumpuhkan pergerakan pejuang Hamas. Sehubungan itu, rejim Zionis menggesa penduduk Palestin untuk meninggalkan kawasan tersebut. Kira-kira 50,000 wanita hamil di syarikat Gaza tidak memperoleh akses perkhidmatan kesihatan asas. Tabung Penduduk Pertubuhan Bangsa Bersatu UNFPA menyatakan ibu hamil termasuk kira-kira 5,500 yang dijangka bersalin bulan ini bergelut untuk mendapatkan khidmat jagaan kesihatan. Wakil UNFPA untuk Palestin, Dominic Allen, berkata sistem jagaan kesihatan di Gaza kini diambang kemusnahan. Bidan tidak dapat datang ke wad bersalin di hospital untuk bertugas berikutan keadaan berbahaya. Beliau menggesa supaya akses kepada bantuan dan bekalan kemanusiaan di kawasan itu dipermudah. Keadaan di Gaza semakin teruk dengan Israel mengenakan sekatan yang ketat ke atas penduduk selain percubaan untuk memaksa penduduk berpindah ke bahagian selatan. Trak-trak yang membawa bantuan untuk Semenanjung Gaza tiba di satu-satunya lintasan sempadan ke wilayah yang tidak dikawal oleh Israel. Menurut Mesir, lintasan Rafah yang merupakan laluan penting sebelum peperangan kini menjadi jalan utama untuk bekalan yang sangat diperlukan ke Palestin. Walaupun lintasan Rafah tidak ditutup, ia tidak boleh beroperasi kerana serangan udara Israel ke Gaza. Penghantaran bantuan kini masih terkandas menunggu laluan selamat dibuka. Menurut saksi, kira-kira 160 trak meninggalkan Al-Arish di Semenanjung Sinai, Mesir pada awal pagi tadi di mana ratusan tan bantuan sedang menunggu giliran. Kementerian Luar Colombia pada Isnin menuntut Duta Israel meminta maaf dan keluar selepas beliau mengkritik Presiden Gustavo Petro kerana kenyataannya mengenai konflik Israel-Palestin.
Petro telah berkongsi beberapa hantaran mengkritik rejim Israel di media sosial sejak konflik bermula. Presiden Colombia itu dalam satu hantaran di platform media sosial X menuduh rejim Israel menggunakan bahasa mengenai rakyat Gaza serupa seperti apa yang dikatakan oleh pihak Nazi mengenai orang Yahudi. Sebagai tindak balas kepada kenyataan Petro, rejim Zionis pada Ahad mengumumkan pergantungan ekspor berkaitan keselamatan ke Colombia. Berikutan itu, Presiden Petro mengancam untuk memutuskan hubungan diplomatik dengan Israel dan menekankan bahawa negaranya tidak akan menyokong genosid rakyat Palestin. Beliau turut meminta kerajaan Amerika Latin lain bersolidariti dalam isu itu. Sementara itu, Perdana Menteri sekali lagi menyatakan sokongan tidak berbelah bahagi Malaysia kepada rakyat Palestin menerusi panggilan telefon dengan Ketua Biro Politik Hamas, Ismail Haniyeh. Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata beliau menyokong untuk menghentikan segera pengoboman Israel di Gaza serta penubuhan koridor kemanusiaan di Rafah, Mesir. Dalam kenyataan di Facebook, Perdana Menteri berkata Israel perlu meninggalkan kepatuhan mereka kepada politik perampasan, segera melakukan gencatan senjata dengan Hamas dan meneruskan resolusi aman bagi menamatkan konflik yang berterusan. Katanya lagi adalah penting untuk mengutamakan kesejahteraan dan keselamatan semua individu yang terjejas. Datuk Seri Anwar turut menyatakan komitmen Malaysia untuk menghulurkan bantuan kemanusiaan khususnya makanan dan ubat-ubatan untuk meringankan penderitaan rakyat Palestin. Keadaan di Gaza semakin buruk dengan bekalan air, makanan, elektrik, ubat-ubatan juga tidak mencukupi untuk menampung 2.3 juta penduduk Palestin. Hakim Mahkamah Persekutuan memutuskan Donald Trump dikenakan perintah larangan separa yang melibatkan prosiding perbicaraan bekas Presiden Amerika Syarikat itu atas dakwaan bersubahat cuba mengubah keputusan pilihan raya 3 tahun lalu. Trump diperintah untuk tidak menyerang secara terbuka pendakwa raya kaki tangan mahkamah atau bakal saksi menjelang perbicaraan yang dijadual bermula di Washington Mac tahun depan. Keputusan itu dibuat selepas peguam khas Jack Smith yang sering menjadi sasaran Trump memfailkan usul mendakwa hartawan hartanah itu mengancam untuk menjejaskan perbicaraannya. Bagaimanapun, Trump dan peguamnya membidas perintah larangan itu yang didakwa sebagai melanggar hak perlembagaan untuk bebas bersuara. Trump sebelum ini didakwa kerana cuba untuk mengubah keputusan pilihan raya Amerika pada 2020. Presiden Rusia Vladimir Putin tiba di Beijing untuk menghadiri Forum Jalur dan Laluan BRI bagi kerjasama antarabangsa kali ketiga. Ia merupakan acara diplomatik terpenting tahun ini bagi meraihkan ulang tahun ke-10 inisiatif BRI. Wakil dari lebih 140 buah negara dan 30 organisasi antarabangsa telah mengesahkan kehadiran. Beliau dijangka mengadakan pertemuan dengan rakan sejawatannya Xi Jinping untuk berbincang mengenai perkongsian komprehensif dan kerjasama strategik Rusia-China. Antara fokus lain adalah menyentuh isu-isu serantau dan antarabangsa yang memiliki kepentingan bersama. Putin turut akan mengadakan beberapa mesyuarat dua hala dengan pemimpin dari negara-negara lain yang menyertai forum berkenaan. Selepas lebih sedekad, lebih 150 negara dan 30 buah organisasi antarabangsa telah menandatangani dokumen dalam rangka kerja BRI. Menteri Luar Rusia Sergei Lavrov turut tiba di Beijing pada Isnin untuk mengadakan pertemuan dengan rakan sejawatannya Wang Yi. 2 warga Sweden ditembak mati di Brussels awal pagi ini. Susulan itu, Belgium menaikkan amaran keganasannya kepada 4 yang tertinggi untuk wilayah Brussels. Insiden berlaku sebelum perlawanan bola sepak kelayakan Euro 2024 antara skuad kebangsaan Sweden dan Belgium. Menurut beberapa media tempatan, 2 individu yang terbunuh itu memakai jersey bola sepak Sweden. Suspek kemudian melarikan diri dengan skuter. Perlawanan tersebut kemudian dihentikan pada separuh masa kedua akibat insiden berkenaan ketika keputusan terikat satu sama. Sebilangan penyokong pasukan pelawat juga ditahan di lapangan terbang untuk disiasat.
Menerusi video yang tersebar di media sosial, seorang lelaki berbahasa Arab mengaku bertanggungjawab ke atas tembakan itu. Sementara itu, menurut polis terbaru, suspek berkenaan sudah pun ditembak mati oleh polis. Suspek dikatakan seorang lelaki berasal dari Tunisia yang tinggal di negara itu secara haram di Belgium. Arab Saudi melancarkan khidmat bas rentas bandar yang menghubungkan 200 buah bandar di seluruh negara. Ia dijangka dapat memenuhi permintaan lebih 6 juta penumpang setahun. Bas yang digunakan menggunakan teknologi terkini mesra alam. Matlamatnya adalah menawarkan khidmat bas pelbagai laluan sekaligus mengelakkan berlakunya kesesakan lalu lintas dan mengurangkan pengeluaran asap karbon. Menurut Menteri Pengangkutan dan Logistik Saudi Saleh Al-Jasir, khidmat bas rentas kota itu akan menawarkan kira-kira 35,000 peluang pekerjaan dan menyumbang 3.2 bilion rial kepada pertumbuhan ekonomi. Projek khidmat bas rentas kota itu adalah projek pelaburan asing bagi meningkatkan tahap perkhidmatan bersama sektor swasta di Saudi. Projek itu sebahagian daripada usaha untuk meningkatkan khidmat pengangkutan awam di Saudi daripada hanya 1% kepada 15% menjelang 2030. Keputusan sama ada sukan squash akan dimasukkan dalam program Road to Goal RTG akan diumumkan hujung bulan ini. Jelas Menteri Belia dan Sukan Hanayo, perkara berkenaan memerlukan persetujuan bersama ahli jawatankuasa RTG. Tapi yang ini mesti ditentukan oleh jawatankuasa Road to Goal kerana dipengerusikan bersama. Bukan saja saya, Tan Sri Noza dan ada atlet-atlet Datuk Niko David juga sendiri dalam jawatankuasa tersebut dan jawatankuasa Road to Goal akan bermesyuarat akhir bulan ini. Hana ditemui pada sidang media perkhidmatan klinik kesihatan atlet wanita di Institut Sukan Negara ISN. Squash antara 5 sukan baharu yang akan dipertandingkan pada Tamasya Olimpik Los Angeles 2028 hasil keputusan Lembaga Eksekutif Jawatankuasa Olimpik Antarabangsa IOC. Prestasi atlet sukan itu di pentas Asia juga cemerlang dengan meraih 3 pingat emas pada Sukan Asia baru-baru ini. Perkembangan bola sepak kelayakan Euro 2024. Pengurus England, Gareth Southgate berjanji akan terus menaruh kepercayaan kepada bekas pemain Liverpool, Jordan Henderson bagi aksi berdepan Itali pada awal pagi nanti. Ini selepas pemain berusia 33 tahun itu dicemuh penyokong sendiri ketika dikeluarkan pada aksi persahabatan berdepan Australia minggu lalu. Yes, 100%. I'll always pick the players that I think are the best players to represent the team, that give us the best chance of winning unless there's something that I feel is not appropriate. Henderson menjadi sasaran kemarahan penyokong atas keputusan menyertai klub Arab Saudi Al-Ettifaq pada Julai. Dunia 10 edisi 17 Oktober 2023 berakhir di sini. Malaysia Madani, tekad perpaduan, penuhi harapan. Assalamualaikum dan selamat malam.